Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi adaa'a hadzal 'alam bimaulidil Mustafa khairil anam. Fastataratid dunya wal kashfa adh-dhalam wa inkashafa adh-dhalam wa imtala'at bit-tauhid wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala suruhannya dan menjauhi segala tegahannya. Semoga dengan pengabdian yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini mampu memberikan kita kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, melalui asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentuhan hikmahnya, lahirlah dari kalangan para sahabat yang jiwanya penuh dengan keprihatinan dan rasa keihsanan. Hati mereka subur dengan iman, jiwa mereka pula kental dengan ketakwaan. Ketahuilah bahawa jasa dan pengorbanan para sahabat ini dan golongan yang mengikuti jejak langkah mereka diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan golongan pilihannya, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Maksudnya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama, yakni yang memasuki Islam di kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Sesuai dengan peringatan ilahi ini, kita telah menjejaki secebis daripada kehidupan umat 4 khulafa ar-rasyidin selama beberapa minggu yang lalu. Maka minggu ini tibalah masanya untuk kita berkongsi berkenaan kisah seorang lagi pribadi yang tidak kurang haibahnya, seorang yang dikenang sebagai pembawa perbezaan positif kepada kehidupan mereka yang berada di bawah kepimpinannya, seorang yang jiwanya tidak sanggup melihat kesengsaraan seorang insan yang lain. Beliau yang dimaksudkan ini tidak lain ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah daripada dinasti pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahannya terkenal dengan kepimpinan yang adil dan saksama, berlandaskan syariah, sehingga disebutkan sebagai khalifah yang paling hampir dari sudut kepimpinan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Maka tidak hairanlah lantaran itu telah membuatkan beliau sering disebut sebagai khalifah yang kelima dari kalangan Khulafa ar-Rasyidin. Pernah suatu ketika diriwayatkan di dalam kitab karangan Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah berijtihad bahawa antara dasar pemerintahannya ialah bagi mengembalikan segala harta yang dirampas secara zalim dan mengembalikannya kepada setiap mereka yang berhak. Maka ditugaskanlah setiap hari seorang dari pegawainya bagi mencari dan menyeru akan keberadaan golongan mereka yang berhutang serta golongan orang-orang yang miskin dan anak-anak yatim, sehingga kesemua yang memerlukan itu dapat dipenuhi keperluan mereka. Subhanallah, betapa amanahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga dipastikan seberapa mungkin keperluan mereka yang kurang upaya dapat dipenuhi. Bukan itu saja, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah membangunkan institusi keilmuan dan sistem sosial
yang antara tujuannya ialah untuk mengecilkan jurang kekayaan di kalangan masyarakat. Kesemuanya itu dilakukan oleh beliau hanya dalam masa 2,5 tahun saja di sepanjang pemerintahan beliau sebagai khalifah. Jelaslah di sini bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki jiwa yang gemar sekali dalam melakukan pengislahan dan perbaikan. Namun persoalannya, untuk kita renungkan di sini, sejauh manakah telah kita membudayakan semangat memperbaiki keadaan mereka yang memerlukan di kalangan masyarakat kita? Apakah kita telah memastikan bahawa jurang kekayaan di kalangan kita ini tidak pula menyebabkan jurang di antara hati-hati kita sesama bersaudara? Perlu kita ketahui bahawa mereka yang berada di dalam kemiskinan ada kalanya bukan hanya kerana mentaliti, tapi juga berkemungkinan kerana tidak mengetahui jalan keluar daripada kancah kemiskinan. Sedangkan kita pada hari ini telah pun mempunyai skim-skim bagi membantu golongan yang kurang pendapatan melalui skim pendamping, dan sebagainya yang diwujudkan di masjid-masjid dan badan-badan bantu diri yang lain. Maka oleh itu, marilah sama-sama kita mekarkan terus semangat kesukarelawanan ini sesuai dengan prinsip islah atau pembaikan yang disebutkan di dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Shu'aib pada surah Hud ayat 88, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maksudnya, aku hanya bertujuan hendak melakukan pembaikan, yang islah sedaya upayaku, dan tidaklah aku beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Kepada Allah jualah aku berserah diri, dan kepadanya lah juga aku kembali. Saudara-saudara sekalian, jika kita kenang kembali antara pembaikan atau pengislahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar, kita akan dapati bahawa pembaikan tersebut meliputi sekalian umat Islam tanpa mengira bangsa dan latar belakang. Ini sekaligus telah dapat memastikan penyatuan masyarakat Islam yang pada masa itu telah semakin berkembang melewati semenanjung tanah Arab. Kesemua langkah ini pastinya amat bertepatan sekali dengan prinsip syariah Islam yang sebenar, yang mana dengannya kita mampu mewujudkan sistem sosial Islam yang adil lagi saksama. Selain kita dapat mengurangkan jurang kemiskinan dan menambahkan pula kesatuan di hati-hati kita. Maka mulakanlah dari sekarang, dampingilah golongan-golongan yang memerlukan, dekatilah mereka, bantulah mereka, hidupkanlah semangat memberi dan menghulurkan bantuan. Sinarilah hati mereka dengan dorongan dan kata-kata semangat, agar dampingan dan bantuan kita ini mampu memberi jalan keluar bagi mengubah status ataupun status kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, maka di akhir khutbah ini dapatlah kita rumuskan beberapa perkara. Antaranya, pertama, galakkan melakukan pembaikan atau islah dalam masyarakat melalui bantuan terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Kedua, semangat membantu ini bukan saja mampu mengurangkan beban kemiskinan, tetapi juga dapat mengeratkan kesatuan hati kita. Ketiga, bantuan bukan saja terhad dari sudut wang ringgit sahaja, tetapi juga dapat dihulurkan dari sudut motivasi, dorongan dan huraian jalan keluar melalui pendampingan yang berterusan. Semoga dengan mendengar khutbah pada hari ini mampu merangsang kita bagi melahirkan semangat melakukan pembaikan seperti mana yang diamalkan oleh para salafus salih sebelum kita, agar dengan itu kita mampu mencapai keridaan Allah SWT dan kita tergolong di kalangan mereka yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم
وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عل بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.